Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kasih kepada pimpinan majlis, Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama beri ruang dan peluang pada kita agar kita berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam Masjid Nabawi. Datang seorang lelaki, yakni seorang Arab Badui. Dia mai tengah majlis sedang berlangsung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Dia kata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila akan berlaku kiamat? Bila dia cakap macam tu dalam perhimpunan yang besar, beberapa orang sahabat yang duduk berhampiran dengan dia tu kata kat dia, "Duduk dulu. Nabi tengah cakap. Satgi Nabi cakap. Jangan ganggu Nabi tengah cakap satu benda penting. Hang tiba-tiba tanya soalan macam tu. Tunggu Ustaz, bagi habis dulu. Ada sesi soal jawab baru boleh tanya." Dia pun duduk. Kemudian dah habis semua dah, orang dah habis dah semua. Nabi SAW perasan dia, Nabi tanya balik, "Aina sa'il? Yang tanya ke aku bila kiamat tadi mana? Siapa yang tanya mana kiamat, bila kiamat tu, siapa dia?" Maka lelaki tadi itu tunjuklah sahabat, tunjuk kata dia yang tanya tadi tu. Maka Nabi SAW tanya soalan dengan soalan balik. Apa Nabi tanya kat dia? Nabi SAW tanya pada dia, "Ma a'datta lis-sa'ah?" Apa yang kamu sedia untuk kiamat ni? Yang, kalau bahasa kita, yang kalut duk tanya pasal kiamat ni, dah ready ke bak kiamat ni? Dah ready ke? Dah buat persiapan yang jitu ke untuk bertemu dengan hari kiamat ni? Yang kalut duk tanya ni. Ini tuan-tuan, siapa yang tanya ni? Nama dia Arab Badui. Arab Badui ni, dia macam bahasa mudah kita habaq, kaum nomad. Kaum nomad ni macam mana? Dia akan duduk satu kawasan, duduk dia malas, dia angkut barang dia semua dengan unta dia, dia pindah pergi buat kemah tempat lain pula. Tempat lain pun bukan ada tempat canggih apa pun. Tempat tu, Padang Pasir tu, pergi depan tu sikit je. Tak lagi boring, dia pindah pergi depan sikit tu ya. Tu nama dia Arab Badui. Para sahabat Nabi SAW sebenarnya suka kalau Arab Badui mai, mereka tanya soalan, Nabi sahabat-sahabat ni mereka suka. Sebab apa? Sebab banyak soalan-soalan yang mereka tanya kadang-kadang tu soalan benda yang basic, benda yang mudah, dan tak berani sahabat nak tanya benda-benda tu. Bila mereka tanya, mereka tumpang tui dengan soalan-soalan yang ditanya oleh Arab Badui tadi tu. Bila ditanya tentang bila berlaku kiamat, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat ni siapa pun tak tahu. Baik kata Nabi, baik kata malaikat, baik kata siapa pun tak tahu. Sebab dalam dunia ni
Ada 5 benda yang siapa pun tak tahu. Allah saja tahu 5 benda. Yang ni teka-teki ya. Tuan-tuan boleh tanya ke orang, teka-teki. Kata dia tak mai ceramah semalam, ustaz bagi teka-teki kami. 5 soalan. Yang pertama, bila berlaku kiamat. Kalau tuan-tuan ingat dulu, satu ketika dulu, ada geng-geng Armageddon apa kata. Mengikut firasat orang asli Afrika, kiamat akan berlaku 2012. Pakat takutlah, ya Allah. Risau sangat-sangat dah. Siapa abang 2012 kiamat ni? Orang asli Afrika lah. Geng pakai spender kulit pun hang percaya ke? Nabi SAW abang yang tahu ni Allah je. Tapi tanda Nabi ada apa? Ada tanda kecil kiamat, tanda besar kiamat. Antaranya laki sikit, perempuan makin lama makin ramai. Sebab apa ustaz? Laki sikit, perempuan makin lama makin ramai ni? Itu tanda akhir zaman. Tonton tengok, kematian laki banyak. Hak driver bas laki, driver bas express laki, hak buat roadblock polis tu, hak mak rempit langgar laki, hak mak rempit pun laki, hak penyamun kena tembak dengan polis, penyamun tu laki, hak laki yang mati panjang. Lepas tu pula hak beranak kat hospital kalau tengok perempuan. Tanyalah, saya dapat anak, isteri saya baru melahirkan anak girl, semua girl je. Baby tak ada. Baby tak ada lah. Boy tak ada. Semua girl je. Boy tak ada. Yang ada pun apa? Baby shark kedudu je ada. Lain tak ada. Sebab apa? Sebab tu tanda dia. Akhir-akhir zaman. Tak cukup dengan tu, laki pergi mana tak ada sangat. Duduk penjara, isap dada duduk dalam. Isap gam duduk dalam. Tak cukup dengan tu, laki pergi mana? Jadi perempuan pula. Dekat jadi bondan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah lah orang tak ada. Yang berebut jadi perempuan buat apa? Laki pun kau duduk sikit dah. Tuan-tuan pergi sekolah, cikgu, perempuan ramai. Tuan-tuan pergi mesyuarat PIBG, hak main mesyuarat tu semua geng-geng muslimat lah ramai. Tuan-tuan pergi hak kat tempat Sungai Petani, hak main lepas, hak kilang, hak Pening ni, geng tengok geng kilang keluar, berlambak-lambak perempuan. Laki makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Tapi malam ni sama naik lah, laki dengan perempuan. Ni canggih Kalau Masjid Muhsinin ni kira 5 bintang tak kalah. Biasa muslimat penuh, ni muslimin menguasai. Kira mantap tuan-tuan ni. Tu nama dia apa? Tanda kecil. Ada lagi tanda kecil? Ada. Apa dia? Perang. Sat-sat perang. Sat-sat perang. Sat-sat dengar dia ni perang. Ni tak habis pula. Ukraine pula. Fight pula lagi dengan Rusia pula. China pula. Baru ni fight dah sikit-sikit dengan US. Semua produk-produk yang dikeluarkan Huawei semua, Google tak dapat. Dia tak bagi. Apa Google fight? Gaduh macam-macam. Lagi tanda-tanda kecil kiamat apa? Banyak sangat berita kematian. Dalam 3 hari sekali tuan-tuan dalam grup WhatsApp mesti sampai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali sahabat kita, ada bekas jiran kita, member sekolah menengah, member sekolah rendah, member dulu bekas bos kita kat pejabat lama dulu. Ada saja benda yang sampai tu adalah versi kematian. Itu tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang besar Dajjal. Yang besar nama dia Ya'juj Ma'juj. Termasuk dengan Mahdi. Termasuk macam-macam dalam batu api yang keluar daripada Yaman, hambat orang, letih, berhenti. Panjang cerita. Maknanya kiamat siapa pun tak tahu. Yang kedua, siapa pun tak tahu apa dia? Adalah bila akan turunnya hujan. Bila turun hujan? Boleh jadi mendung, tapi belum tentu turun hujan. Boleh jadi hujan, boleh jadi cerah, tiba-tiba turun hujan. Sebab tu orang dalam NTV7, TV3, berita mereka habaq apa? Ramalan kaji cuaca. Kalau ikut cuaca macam ni, dengan kadar tiupan angin macam ni, daripada monsun barat, monsun timur dan sebagainya, kami agak-agak ramalan hujan.
Katalah tuan-tuan duduk di rumah, dia habaq kata hujan. Kita tunggu sampai petang, tak hujan. Boleh tak kita start kereta P3 pergi cekak kat long tu? Hanya pasal lah. Habaq kata hujan, aku tunggu tak pergi mana. Kita tak boleh marah dia. Dia akan ambil pelaya katuk kepala kita. Dia tahu mana? Aku tahu, aku ikut jabatan meteorologi. Meteorologi habaq. Kita pergi cuba pergi marah pengarah meteorologi. Dia tak layan kita. Sebab tu dia kata ramalan. Boleh jadi hujan. Boleh jadi ribut petir. Kalau tidak tak ada apa. Tu semua manusia boleh bayang. Tuan-tuan pernah bayang tak? Kita duk makan mi goreng kat kedai sebelah jalan sana hujan lebat. Belah sini tak hujan. Atau belah depan hujan, belah kita tak hujan. Kita pakai baju hujan, mana nak pergi kerja. Baju hujan. Hujan depan rumah kita. Satu traffic light ya. Traffic light kedua tu panas. Kita seorang pakai baju hujan. Orang semua duk tengok. Kita nak kena habaq. Tadi belakang hujan. Tadi hujan. Nak habaq orang. Dan orang habaq otak tak apa betul. Tiba-tiba pakai baju hujan tengah panas. Sebab apa? Sebab hujan ni dengan kuasa Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah apa yang dikandung oleh seorang perempuan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada dalam rahim seorang perempuan. Ustaz, kami pun tahu. Pergi dekat hospital, dekat klinik kesihatan, satgi dia picit gel color putih tu, dia buah atas perut isteri tu, dia scan, coin. Dia tengok, ni 5 bulan, ni 6 bulan. Yang ni, okey, sihat semua, jantung semua elok. Encik nak dengar tak jantung? Cuk-cak. Kami pun tahu laki perempuan. Betul. Tapi berapa ramai yang scan laki tapi terbit perempuan? Berapa ramai yang scan perempuan tapi terbit laki? Ada tak? Ada. Beli siap dah semua dah. Boy. Sebab apa? Laki. Keluar main, ya. Tak jam. Semua nak kena tukar beli rose pula. Doktor kata aku nak buat macam mana? Setakat aku tengok, aku nampak macam boy lah. Terbit perempuan, aku nak buat macam mana? Ini kuasa Allah Ta'ala. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bukan. Katanya Ahsanul Kalam, kitab fatwa, Syekh Atiyah Saqar. Orang tanya kat dia, macam mana yang kata Allah saja tahu? Padahal kita pun boleh tahu. Maka kata Syekh Almarhum Syekh Atiyah Saqar, dia kata Allah tu dia tahu, bukan tahu sekadar jantina. Dia tahu manusia tu asyaqiyun am sa'idun. Sama ada dia nak mati esok ni dalam keadaan mulia atau dalam keadaan celaka. Ilmu tu hanya diketahui oleh Allah. Doktor tak tahu. Masa doktor scan anak kita 5 bulan, 6 bulan, dia kata nak tahu tak jantina? Kita kata boleh ke, dia anak pertama kami terujar sangat ni. Ni setakat scan ni kita dapat anak lelaki lah. Tanyalah. Lepas tu kita kata dia, doktor boleh tak tolong scan anak saya SPM esok dapat berapa? Doktor kata, mai cik mai tidur sini pula, mai saya scan otak cik. Rasanya cik ni kena scan otak ni macam otak tak apa betul ni. Dia kata mana saya tahu. Kalau dia rajin belajar, dia rajin buat kerja sekolah, pergi sekolah elok macam mak dia, dapat keputusan elok. Kalau dia macam cik kerja tu tak pergi sekolah dengan mak, memang dia bengong aja dia. Kena buah tu dia tak tanya doktor dah lah. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4 apa dia? Yang siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu apa akan berlaku esok. Saya dan tuan-tuan, kita tak tahu esok jadi apa. Hari ni semua kita ada nama tak? Ada. Esok siapa nak dapat name tag baru nama jenazah? Tuan-tuan tahu tak? Saya tak tahu. Kemungkinan tuan-tuan, saya lambat lagi. Atau saya lambat lagi, tuan-tuan dulu. Kok tu dia, kok mana pun, tuan-tuan juga kena. Kematian kita tak tahu. Hari ni mungkin orang tu dihina. Esok dia boleh naik duduk jawatan paling tinggi. Mana kita nak tahu? Itu kuasa Allah Ta'ala. Hari ni mungkin dia duduk jawatan paling tinggi di negeri dan di negara. Esok dia boleh merempat tepi jalan. Dia jadi manusia yang tak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh. Allah bagi kerajaan dan Allah ambil pada siapa yang dia suka. Ada orang yang hari ni kaya raya, esok muflis. Kita tak tahu. Hari ni muflis, hina, duduk tepi jalan, susah. Tapi kita tak tahu esok mungkin hidup dia boleh berubah. Dia jadi billionaire dan sebagainya. Boleh jadi tak? Boleh. Semua tu dengan izin Allah.
Dan yang terakhir, siapa pun tak tahu esok jadi apa. Esok nak jadi apa ni? Bukan esok jadi apa? Di mana kita akan mati esok? Kita tak tahu. Mungkin tuan-tuan asal di Kedah, meninggal di Pulau Pinang. Mungkin asal di Pulau Pinang, meninggal dekat Muar Johor. Mungkin dia duduk di Kedah, tapi convocation anak dia dekat mana? Convocation anak dia dekat Universiti Malaya. Dia pergi duduk di situ, dia esok pagi nak pergi sembahyang asar, dia buka paip air, tergelincir, jatuh, kepala kena singkir, berdarah banyak, masuk hospital, meninggal dunia. Asal Kedah, meninggal kat Boleh tak? Boleh jadi tak? 5 tu, siapa pun tak tahu. Ustaz tahu mana 5 tu je orang tak tahu, Allah saja tahu. Allah tahu banyak bagilah. Allah alim. Maksud dia apa? Tidak didahului dengan kejahilan. Allah ni Tuhan maha cerdik, maha bijaksana, Allah dia tahu. Cuma 5 ni saya ambil kat mana? Dalam Al-Quran. Yang mana saya ambil? Surah Luqman. Yang mana surah Luqman? Ayat paling last sekali. Tuan-tuan buka surah Sajadah. Kan tuan-tuan baca surah Sajadah kan? Tengok surah Sajadah tu kat sini kanan. Tuan-tuan kali belakang muka surat. Ayat terakhir surah Luqman. Apa dia ayat dia? Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. 5. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah ada ilmu tentang bila akan berlaku kiamat. Wa yunazzilul ghaith, bila akan turun hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada dalam rahim satu orang perempuan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tak ada siapa pun tahu esok akan jadi apa. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di bumi mana seseorang tu akan meninggal dunia, Allah saja hak tahu. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Arab Badui ni bila dia mai, dia tanya kat Nabi SAW, bila berlaku kiamat? Nabi tanya dia balik. Maknanya ada soalan yang jawapan dia dengan soalan. Bukan tak mesti jawapan dengan jawapan. Soalan dengan jawapan. Nabi tanya dia, hang ready apa? Dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya ni, nak kata saya ni ibadat banyak, tak ada lah sangat. Nak kata saya ni puasa kerap sangat pun tak juga. Nak kata saya ni amalan sunat saya banyak, saya pun tak. Saya biasa-biasa je. Saya tak teruk sangat lah. Biasa je amalan saya. Cuma saya yakin dalam hati saya ada sayang dekat Allah, saya ada sayang dekat Rasulullah SAW. Dua benda tu dia kata. Buat ibadat tak apa kemas ingat. Biasa-biasa je. Sebab apa Arab Badui ni dia biasa-biasa je? Sebab Badui ni, Nabi SAW pesan, banyak riwayat-riwayat menyebut bahawa Badui dia ada kadang-kadang dia pamai. Dia tanya, wahai Rasulullah SAW, bagi tahu kat aku, Islam ni aku kena buat apa? Itu je aku nak tahu. Aku banyak-banyak aku tak mau. Abang aku ringkas, padat, tepat, aku nak balik nak buat. Bagi tahu aku pada dia. Nabi SAW kata dia, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang yang tinggal, zakat, puasa. Haji Nabi tak sebut, setengah riwayat, ada setengah riwayat Nabi sebut. Kata ulama, haji masa tu tak ada lagi. Dan nombor 2, Nabi tak sebut sebab kemampuan Badui tu Nabi tahu. Dia tak mampu nak pergi haji, Nabi skip ke haji tu untuk dia. Cuma dia kata, ada lagi tak tambah? Nabi kata tak ada, yang ni. Okey, betul ya? Aku pegang yang ni, dia balik rumah. Maka dia jalan, sahabat kata kat sahabat, kalau betul dia buat, maka dia akan berjaya. Kalau dia buat, dia betul. Maksudnya rukun Islam yang 5 ya. Sebab apa? Tak ada ustaz. Qabliyah, ba'diyah, baca Quran, tasbih, selawat. Benda-benda tu tak ada ke? Kami tidak macam-macam kelebihan. Badui ni tuan-tuan, dia, isteri dia dengan bewok. Tu lah jiran dia tu, ada bukan ada orang lain. Dia dengan isteri dia dengan bewok dog. Kalau dia bela, kalau tak ada Scorpion. Tu lah, dia tak ada orang. Dia tak ada jiran, dia tak ada WhatsApp, dia tak ada mengumpat, dia tak kata ke orang, dia tak ambil tahu pasal siapa-siapa. Paling teruk apa? Tak ada apa teruk lah.
Unta bukan ada aurat, unta bukan nak pakai kena pakai seluar. Tak payah pakai seluar apa. Dia tak ada, dosa dia tu tak mengalir kot lain. Dia duduk dengan isteri dia 2 orang. Dia malas, dia pindah ke tempat lain. Jiran dia. Jiran sama pandai pasal tu, bukan ada orang lain pun. Dia, jiran dia bukan ada orang jenis tak kerti cakap dengan orang, jenis kasar. Badui jenis tu, mereka. Dia memudah tu lah. Jadi dia buat 5 amalan rukun Islam saja pun dia boleh selamat dah. Sebab dosa dia tak tiri, pahala dia tak tiri. Adapun kita sembahyang maghrib kita tiri. Kita sembahyang isyak kita tiri. Kita qiyamul lail kita bungkus ikat tepi. Kita main kuliah rajin, kita mengumpat pun sama ni. Bila kita balik rumah, tak balik lagi, singgah kedai kopi dulu. Kena kopi larat ke apa ke, sembang. Jiran kita tu, Pak Haji tu, nama ya Haji, karut, kuliah tak main. Cerita korang. Kuliah maghrib tadi tu, tahu jadi apa? Control A, select all, folder, bungkus, pahala bagi kat situ. Tu lah kita. Kita rajin buat pahala rajin. Tapi rajin sedekah ke orang kau. Tapi kita suka sedekah pahala. Orang suruh sedekah derma, duit. Kita sedekah apa? Pahala kita bagi ke orang, bagi ke orang, bagi ke orang. Sebab tu bila mendarat di mahsyar, ramai orang pahala berlambak. Tapi dia beda situ lah. Kata kat dia ni, ngumpat kat dia ni, yang tu, dia ni tak betul, dia tu tak betul. Kira orang tak betul ya. Tang dia kemas lah. Semua kemas, dia lah bagus. Hamai lah Tok Imam macam mana pun, semua tak imam tak betul. Saya ada satu pak mamu di Pulau Pinang. Dia tahu Ustaz, apalah Ustaz tahu. Saya jumpa dia kat masjid sembahyang malam maghrib Dia tahu Ustaz, saya betul-betul mencakap sama Ustaz sini Pulau Pinang semua, mereka tak jaga imam-imam, semua mengarut dia kata. Saya kata apa Haji? Mamu awal mai kuliah, mamu dah bara ni sebab apa? Dia kata tadi Ustaz, saya ada pergi tu masjid singgah sembahyang Zuhur Ustaz. Apa lah tu imam? Zuhur orang semua sembahyang 4 rakaat, dia sudah sembahyang 5 rakaat. Orang subhanallah, dia tak tahu, apa pun tak tahu. Orang sudah cakap, dia tak mau dengar. Saya sudah marah Ustaz, saya terus Muzdalifah daripada dia. Saya kata dia, mamu, Muzdalifah tu di Mekah, Mufaraqah kot. Dia kata, sekarang sudah tukar dia. Tukar apa hang yang buat teruk? Muzdalifah main mana? Mufaraqah. Tu nak kutuk orang. Lepas tu dia kata, sini Pulau Pinang, semua orang baca Fatihah tak betulnya. Itu USM tak betul baca. Itu masjid negeri tak betul. Yang paling champion sekali dia kata saya pergi Mekah Ustaz, imam Mekah pun tak betul. Yang tu saya kata melampau lah hang ni. Hang pergi Mekah, satu dunia kot duduk belakang dia. Segala Tok Syekh ni, wali Allah semua duduk belakang dia. Hang dia buat teruk betul mana. Saya macam nak kata dia, mamu baca tengok Fatihah, nak tengok kemas terang mana Sudais dengan Syurai pun dia kata salah. Masyari Rashid pun dia bos ketua ya. Dia kira dia betul. Ada orang macam ni. Ada banyak dalam masyarakat tuan-tuan. Dia sama ni. Ceramah pun sama ni. Kemas pun sama ni. Semua pun sama ni. Riak pun sama ni. Yang ni tuan-tuan tahu tak apa dia? Syaitan dia suka. Syaitan dia tak heran kita main kuliah. Sebab dia tahu tang mana nak buang pahala kuliah kita. Tang tu dia pandai. Dia tak heran dia bangun tahajud. Dia bangun tahajud, dia relax. Dia tengok bola, relax ya. Morocco lawan dengan mana nak main ni? Croatia kan? Lawan dengan France. Dia relax, dia tak heran kata ya. Sebab dia tahu pahala tahajud lagi dia nak rongkai macam mana, dia pandai ya. Dia semayang semua diam, siapa tak tahu. Dia pergi kedai kopi pagi masa makan tu, dia kata kat orang, hampa tak dengar? Pagi tadi polis duk ambil curi. Kita dengar. 2-3 kereta malam fiung tu berhenti, jangan lari putih. Apa tak dengar? Kami tak dengar, kami duk dengar. Dah aku semalam masa bangkit kiam tu aku duk dengar. Dia nak bak dia bangun kiam tu. Dia tak bak polis tu. Polis ada tak tahu lah, dia reka betul ya. Syaitan dia seronok lah. Tadi syaitan dah minum ais, dia tambah pula ni slow pula. Sebab dia bahagia sebenarnya pahala kawan tu hilang. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ditanya apa pahala yang dibuat,
maka dia kata saya ni tak adalah ibadat banyak sangat. Ada ibadat yang biasa-biasa je. Tapi apa yang ada di hati saya ni adalah sayang saya pada Allah, sayang saya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, kita nak tahu kita sayang Allah ke, sayang Rasulullah ke, sayang dunia ke, kita boleh tengok daripada gerak-geri hati kita, amalan seharian kita macam mana. Kalau tabung Jumaat lalu depan kita, kita rasa macam tenang dan tertunggu-tunggu bila ruang untuk aku infak fi sabilillah, maka maksudnya dalam hati kita Allah dan Rasul tu besarlah hati kita. Tapi kalau tabung mai kita dandan buat lena, tadi tak lena, dia tabung mai dia buat lena aku tu ya. Tu maksudnya ada satu yang tak kena. Kalau orang mai kat rumah kita derma Palestin, derma anak yatim, kita boleh habaq kat anak kita, habaq kat pakcik yang derma tu, kata abah duk tidur. Budak biasa dia pak. Abah kata abah duk tidur. Tu tahu lah. Itu maksud dia apa? Sayang Allah dan Rasul nombor 2, sayang dunia tu nombor 1. Kalau betul sayang Allah dan Rasul, kita tidur betul. Habis kita tidur lagi, anak kita bangun, anak kita abah tadi ada orang mai minta derma untuk Palestin. Derma Palestin? Dia pergi mana? Dia pergi lorong 3 dengan lorong 4 pergi dah. Lah dia pergi ikut lorong 5 ni kot. Dia boleh start motor pergi cari kawan tu. Dia kata, apa kau minta derma Palestin? Okey, nak ambil dia. Yang tu Allah dan Rasul ada di hati dia. Bila kita buat benda-benda yang baik, kita rasa seronok. Bila kita duduk dalam masjid, bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita rasa seronok. Maka maksudnya Allah dan Rasul tu besarlah hati kita. Tapi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kalau kita duduk dalam masjid, kalau kita duduk dalam benda yang baik, kita rasa rimai, kita rasa tak suka, kita rasa macam leceh, bila nak habis, ceramah dia ni tak habis-habis pula dan sebagainya. Maka maksudnya dalam hati kita tu kurang cinta Allah dan Rasul, cinta dunia. Kalau benda dunia kita boleh buat lama, boleh seronok, boleh beratok dan sebagainya. Kalau sekarang ni tuan-tuan di Pulau Pinang, pesta lah. Pesta Pulau Pinang. Tak tahulah tuan-tuan pergi dah. Pada Johor mai tau. Pada Johor, pada Melaka, pada segala macam mak nikah, semua manusia mai tau. 3 orang duk merengkak pula belakang. Tak maaf lah, geng muslimat tu. Layan pila jadi cucu-cucu Ustaz, satu belakang tu. Tak ajak, dia duk berontak nak ikut. Nak ikut, dia duk tawar kat belakang tu. Pesta, seronok tak? Seronok. Ada seorang Pak Long tu, main kuliah, saya kuliah maghrib. Saya pun lupa, malam tu, malam terakhir pesta. Dia malam terakhir tuan-tuan murah. Semua segala kapet lah, segala mak nikah, baju apa semua ni murah dia jual. Sebab apa? Sebab dia nak clear store, nak balik rumah semalam. Malam 30, 31 tu memang malam kemuncak. Saya silap, malam tu saya pergi dengan kereta. Baru teringat, Allah, saya pergi dengan motor, pergi dengan kereta. Sangkut. Pak Ji tu, duduk dalam kuliah, duduk dalam kursi. Nyak ceramah habis semua. Habis isyak apa semua, saya pun balik sangkut jam. Masa saya sangkut jam tu, saya tengok Pak Long tu, dia duduk bawa orang usung kapet macam bazooka tau. Dia duduk usung macam nak tembak Israel tu. Dia duduk main dekat. Saya macam makin lama makin clear, makin lama macam aku kenal Pak Long ni. Rasa macam duduk di kuliah tadi, duduk atas kursi sembahyang buat teruk semua tadi tu. Dia lalu depan saya, betul cun lalu. Saya pun turun cermin tunggu dia mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dia pegang kapet. Sebab last day murah kapet-kapet ni semua. Angkat-angkat, Ustaz ni dah usaha nak salam kan dia. Saya kata kat dia, pesakan borong kapet. Murah Ustaz. Ni yang kedua ni, saya dah petak dah satu. Ini yang kedua saya bawa pergi pula. Saya pun nakal ya. Tadi kaki macam duduk atas kursi tadi. Dia pun muka lagi. Saya tak apa Ustaz, saya sampai pukul 9 ni. Lepas tu saya okey dia kata. Sebab apa? Sebab kapet dia pasal. Maksud dia apa? Ada benda-benda yang seronok kita. Kalau benda akhirat, kita rasa seronok. Kalau kata Nabi SAW apabila ditanya, mal iman idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka. Apa tu iman? Apabila hang buat benda baik, hang akan rasa seronok. Bila hang buat benda jahat, hang akan rasa resah, gelisah, tak syok, rasa macam sempit dada. Bila buat dosa, rasa macam serabut kepala otak, rasa minum arak, buat dosa, menipu, mencarut, cakap benda tak elok, tipu. Dia akan rasa satu dalam hati kita. Maksudnya tu ada iman.
Kalau kita buat benda yang baik, tolong orang, bantu orang, apa saja benda yang baik, maka dia akan gembira ke hati kita. Itulah yang disebut sebagai iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balik kita pada hadis kita, Nabi SAW sebut kepada siapa dia, Badui tadi itu, berkaitan dengan dia ada cinta Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW sebut, Al-mar'u ma'aman yuhib. Seseorang tu akan berada dengan orang yang dia sayang. Maknanya hang sayang Allah, hang sayang Rasulullah, nanti esok hang akan bersama mereka nanti di akhirat esok. Itulah tanda kata Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada kita. Tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sayang pada Allah dan sayang pada Rasul ni, kalau kita bincang bab sayang Allah dan Rasul ni, kita tengok watak manusia nak zahirkan cinta Allah dan Rasul ni, dia pelbagai cara. Saya kongsi sikit lah dengan tuan-tuan. Sekarang musim Piala Dunia. Piala Dunia pun duk main separuh akhir, nanti nak main akhir tak lama lagi. Cuma saya nak tertarik sikit, bukan tertarik sikit, saya nak kongsi dengan tuan-tuan bagaimana manusia-manusia yang berada di negara yang nama dia negara Qatar, yang memegang tampuk pemerintahan negara Qatar, betapa mereka ni dalam hati mereka ada sayang pada Allah dan Rasul dan Islam tadi tu. Macam mana Ustaz cakap tu? Tuan-tuan, World Cup ni mula 1930-an. Sampai sekarang 2022, 4 tahun sekali, 4 tahun sekali, 4 tahun sekali. Tapi tak pernah lagi mana-mana negara Islam dapat peluang benda ni, tak pernah dapat. Tak pernah dapat. Negara Islam tak ada dapat. 90 tahun lebih, tak apa tak bagi. Qatar dapat. Qatar dapat ni tuan-tuan, dia tak sia-siakan peluang. Qatar nak dapat ni, dia kena fight dengan lagi 4 negara. Negara apa? US minta juga, Australia minta, Korea Selatan minta, dan satu lagi yang minta adalah nama dia Jepun. 4 negara ni mereka fight, bida 5 lah termasuk Qatar. Boleh ke Qatar? 22 AJK tertinggi FIFA mesyuarat, kita putui bagi kat Qatar. Qatar bila dapat ni tuan-tuan, mereka ni memang betul-betul dia tak guna, dia tak sia-siakan peluang, dia guna sungguh-sungguh peluang dia. Dia guna apa? Peluang apa dia buat? Nombor 1, tahu dia buat apa? Dia buat perasmian pembukaan tu dengan membaca Al-Quran. Panggil satu budak OKU yang separuh badan dia, nama dia Ghanim Miftah Al-Qatari. Budak tu separuh badan dia, dia main ngesot, main dekat padang, ada budak-budak tahfiz kat belakang tu. Apa dia buat? Ada seorang pelakon Hollywood, mereka duk bincang, dua orang sembang, tanya pasal brotherhood, persaudaraan dalam Islam. Dia baca ayat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dia baca ayat, wahai manusia, kami ciptakan kamu lelaki, perempuan, berbangsa, puak, kaum, supaya kamu dapat mengenali di antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, orang berebut nak buat siaran sukan bertaraf dunia ni. Orang berebut-rebut nak buat sebab apa? Sebab duit ni. Hak siaran. Negara kita ada Astro. Semua negara ada siaran berbayar. Siaran free ada, siaran berbayar ada. Berbayar ni negara kita satu je Astro. Luar negara ni berpuluh-puluh, beratus-ratus. Jadi semua nak hak siaran. Tuan-tuan tahu tiket final dia ada lokasi nak duduk tu. Ada kursi start daripada 15,000 paling bawah. Kursi yang mudah cakap, kursi yang paling bodoh sekali, paling sayup sekali duduk, tak nampak apa dah tu. Hak jenis pakai tu baru nampak tu 15,000. Seat yang betul, hak betul-betul belakang gol, hak jenis hang nampak
Kawan tu duk lompat tekak tu semua, 100,000 tiket dia. Tuan check online. Kalau dia nak beli, boleh lah pergi. Habis 14 kali pergi Turki, boleh pergi balik dengan duit tu. Sekali tengok bola. Tu hak siaran dunia tu. Tapi bila Qatar buat baca Quran, banyak TV-TV siaran seluruh dunia yang mereka tak mau ambil. Mereka kata apa ni hang buat Islam sangat. Quran-Quran semua tu kami tak mau ambil kan. Mereka tak mau ambil siaran permulaan tu, mereka boykot. Qatar kata apa? Hampa punya pasal ya. Nak ambil ke tak mau ambil ke? Aku berlambak dah duit, tak ada heran duit hampa. Hampa tak mau bagi pun tak apa. Aku bukan nak bagi, aku bukan nak ambil. Aku bukan nak ambil daripada hampa. Aku nak bagi dekat hampa satu benda yang baik. Dia buat itu, dia buat kering. Dia panggil juga konsert, ada juga. Bukan K-pop hak perempuan tu, seksi tu kan. Nama dia bukan K-pop. Seorang lagi siapa? Hak lelaki tu. K-pop perempuan, hak lelaki. Sembang apa jadi bertakwa payah aku tak dapat jawapan. Kalau sembang budak-budak dia tahu juga lah. Dia start dengan B. Siapa? Dengar suara belakang aku nampak macam betul lah. Tak apa lah, Cina mana aku pun tak tahu nama King Chong Feng apa nama dia apa tak tahu lah. Tapi dia seorang dia ada grup, tapi dia seorang memang belakang semua lelaki tak ada perempuan. Konsert macam tu je, buka. Nombor 2, dia buat kering tau dia buat apa? Dia sayang kat Allah, dia sayang kat Rasulullah. Arak tak boleh minum. Oh bising lah, geng-geng minum arak ni tahu tak boleh, kami nak minum arak lah apa semua. Tak, hampa nak minum arak, beli balik minum di hotel. Han nak guling ke apa, hampa pasal stadium tak boleh minum arak. 3-4 hari dia diam lah. Okey, dia boleh terima. Tengok minum Fanta lah, minum Milo Ais tabur lah, Neslo tu minum tu lah. Okey, tak ada apa pun. Nombor 3, LGBT tak boleh. Oh, geng LGBT ngamuk lah tuan-tuan. One Love. Tahu dia suka pakai armband tu, nama dia One Love. One Love tu maknanya cinta yang satu. Cinta satu apa? Bukan cinta Allah. Cinta satu jantina. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Gila popok ni. Dia pakai gitu. Dia abang lah. Kami tak mau tengok apa-apa logo. Bendera dia adalah bendera rainbow. Bendera pelangi. Bendera tu adalah simbol untuk LGBTQ. Yang terkini tambah Q pula satu lagi. Macam-macam lagi. Tak boleh. Jerman turun di logo di badan kapal terbang mereka tulis One Love. Dia tak bagi mendarat di airport rasmi. Dia perambat hampir pergi turun ke airport yang bahasa kasar airport Mangkuk Ayun kami ya. Jenis hak hujung lah, naik Grab kapal main siapa kami tak layan hang. Ni Jerman punya keeper dia, ni apa pakai armband One Love. Bukan polis main tau. Bukan pengarah stadium tau. Linesman yang main. Maknanya sekecil linesman pun dia faham negara aku dan Islam dia tak bagi kali ni. Dia main dia kata langsung buka. Tak buka kami takkan jalan game hari ni, kami tak jalan. Hang main negara aku, hang ikut cakap peraturan aku. Hang kata human right, inilah human right. Di negara kami ada hak right kami yang kena ikut. Negara kan hang nak right kan, hang nak wrong kan, apa pasal tu hang yang pasal kena ikut. Ada seorang Amerika umur 43 tahun, dia pakai baju, di hujung baju dia ni, di t-shirt dia ada line rainbow untuk LGBT. Polis tangkap dia. Tahu polis bagi dia apa masa? Polis bagi kat dia 48 jam untuk meninggalkan stadium. Tak, meninggalkan Qatar. Hang balik rumah, pergi di hotel, bungkus barang, ambil pasport hang, hampir melingkup PUS. Kami tak mau tengok muka hang. 48 jam, 2 days. Tu hang berambus daripada Qatar. Oh, dia memang tegas. Tak bagi. Dalam bilik-bilik hotel, dia ada bawa barcode. Hang scan, bawa telefon, scan macam tu je, terus dia akan link dengan 2,000 penceramah daripada seluruh dunia yang fasih berbahasa-bahasa utama dunia. Bahasa France, bahasa Inggeris, bahasa Itali, bahasa Jerman, apa jenis-jenis bahasa dunia ni semua.
Penceramah ni dia pandai. Hang nak tanya apa bab Nabi? Nabi menikah lebih ke, Nabi menikah Aisyah ke, isu bom orang ke, Islam perang, semua hang boleh tanya ke orang. Semua depa akan terang. Puak-puak ni tonton tak, depa masuk hotel bukan depa scan, depa tangkap gambar. Depa hantar barcode tu pi pula kampung depa Venezuela tu. Hantar di Brazil. Geng-geng depa di Brazil, di taman, geng kampung Brazil pakai scan. 3 hari apps tu dilancarkan, lebih daripada 500,500,000 orang yang scan masuk dalam tu. 3 hari awal saya tengok 500 orang masuk Islam. Minggu lepas Jumaat saya khutbah ni di Pulau Pinang. Saya buat research sikit, latest orang masuk Islam Jumaat lepas ialah 3,500 orang. Lebih kurang lah, average 3,500 orang. Apakah dalam British Times apa saya baca ada 3 artikel tu, 3,000 orang masuk Islam. Qatar News pun ada juga 3,000 orang. Masya Allah. Saya yakin tuan-tuan sampai dekat telefon tuan-tuan sampai. Apa dia sampai Ustaz? Satu keluarga daripada Brazil masuk Islam. Ada 2 orang remaja daripada Mumbai, India masuk Islam. Ada seorang dia tu pakai kopiah besar tu depan stadium, dia pakai topi besar macam Yariba. Kopiah apa tu? Itali ke mana kau dia pakai kopiah tu. Dia tu mengucap, I bear witness there is no God to worship beside Allah. Apa cakap orang putih tu. Lepas tu dia bantai dengan Arab lah. Ashhadu. Dia tu Brazil, dia ikut. Ya Allah, tuan-tuan. Dia punya pendedahan sangat luar biasa. Sehingga orang faham Islam tu dia lain. Dia boleh tanya dekat orang-orang tu balik daripada game tu, dia tanya lah, laki, perempuan semua dia tanya, daripada mana? Aku daripada US. Macam mana pengalaman hang duduk di Qatar? Kami anjur semua masalah macam mana? Dia kata, apa yang aku faham bab Islam, bab Arab, di negara dan di media negara aku semua penipu besar, dia kata. Bila aku main di sini, aku tak dapat melihat di Qatar ini, melainkan orang berkasih sayang, melainkan orang tu adalah menghormati. Kami tetamu, dia pelayan kami terbaiknya kami. Tuan-tuan, saya nak abang 3 game utama Qatar kawai kalah bungkui kat tepi tu. Semua game Qatar kalah di padang. Tapi Qatar menang di jiwa umat Islam seluruh dunia. Kerana dia berjaya membawa Islam dalam rupa yang sangat luar biasa, sehingga orang semua sangat gembira. Saya ingat dia tu daripada US, dia kata, dia boleh tanya macam mana pendapat hang tentang penganjuran kami Qatar ni? Bagi habis bunyi ni yang gaduh dengan dia. Tak benar macam. Macam mana sepanjang penganjuran hang dengan Qatar ni macam mana? Dia kata, kalau hang tanya aku beritahu kat hang, aku balik, aku nak bungkus semua barang aku main nak duduk di Qatar. Inilah tempat yang sesuai untuk manusia nak duduk, dia kata. Puji Qatar ni sangat-sangat lah. Sebab apa yang dia buat tu sangat baik dan luar biasa. Bahasa kita habaq, dia buat kering. Tengah orang main bola, live seluruh dunia, siaran berbayar. Bila azan, pengadil tiup, berhenti tang tu bola. Dia buat kering dia tu, dia tak heran gitu ya. Semayang Jumaat dia buat di padang tu. Punya luas padang tu, semayang Jumaat. Orang semua tangkap gambar video. Suka hati hamba nak tangkap apa. Setiap surau-surau yang ada dekat stadium, dia buat lut sinar. Cerita ni kan. Tapi dicermin cerah tu. Sebab apa dia buat tu? Supaya orang boleh tengok orang semayang, orang buat apa. Sebab dia kata Islam ni dia bukan eksklusif. Dia hak milik semua orang. Ada seorang YouTuber dengan TikTokers daripada Rusia ke mana ke, dia tak Islam. Etis dia. Dia search dekat internet mana masjid yang cantik ke apa. Dia nak buat konten YouTube dia ya. Tak ada apa pun dia main. Dia kata bila aku sampai kat depan masjid tu, aku tengok satu Pak Arab. Dia kata leader lah, Tok Imam lah, ketua dia. Dia panggil aku. Dia kata aku tengok kira kejap kanan, tak ada siapa, aku seorang lah tu. Betul dia panggil aku. Dia kata aku kau, main. Dia kata aku pertama kali letak kaki dekat masjid. Dia kata bukan masjid, aku gereja apa aku tak pernah pergi. Aku ateis, aku tak percaya Tuhan. Pertama kali aku letak kaki
Dia pegang tangan aku, dia masuk dalam bilik, dia bagi kat aku kopi, dia bagi kat aku roti, dia bagi kat aku pamphlet, dia bagi kat aku buku, dia bagi kat aku air mineral, dia bagi. Ya Allah, aku tak tahu apa benda yang aku kenal dia pun tak. Tapi dia berkasih sayang dengan aku, dia cakap baik dengan aku, dia cakap dalam YouTube dia cakap dengan TikTok dia. Mula-mula memang media-media barat ni dia buat propaganda, jangan ambil lah Qatar nak bawa Islam lah apa semua. Tapi bila di hujung-hujung ni, hanya wartawan je yang tinggal. Orang lain di apa? Di media sosial ni cerita baik, cerita baik, cerita baik. Sehingga media dia tenggelam. Media tak banyak sangat berita macam kita lah. Tapi orang-orang biasa, bukan Qatar bayar untuk dia buat review, tak. Dia sendiri buat sebab dia seronok, duduk di kedai makan. Tak minum dah, arak-arak semua. Geng-geng perempuan daripada kata kami seronok duduk di sini. Orang perempuan lah, pada Australia, makcik-makcik semua main tengok game semua. Kami seronok. 2 pagi kami boleh turun daripada hotel jalan. Kami tak takut apa benda pun. Sebab tak ada satu orang mabuk tengah jalan. Dia tu pula dia buat review perempuan. Semua geng-geng ni TikTokers lah. Tak ada buat apa. Dia ambil duit berlambak agak lah. Macam 500-600 lah bahasa kita. Dia buka tepi tembok. Tembok tu memang tempat muruh, tempat orang jalan. Dia letak batu ke apa tu. Dia kata, depa kata dia Qatar ni selamat. Man, kita letak duit 600 ni, sekarang aku nak pergi makan kat mana ke, lepas jam kita main tengok. Apa hal duit ni? Dengan izin Allah, duit tu tak hilang. Tuan-tuan, saya nak abang, sekarang ni Piala Dunia, satu dunia main tu. Bukan orang Qatar dia. Tapi bila kita nak buat benda yang baik, semua orang bila main tempat kita, nama kata barakah, orang Allah ubah hati orang nak buat jahat tu. Jadi tak ada perasaan tengok nak ambil duit orang, tak ada. Baik duit tinggal ni. Sembang semalam tu, dia kata, Ustaz, betul Ustaz cerita, anak saya, menantu saya goy pula, oil and gas dekat Qatar. Dia kata dia tinggal beg duit dia kat kedai makan. Sebelum dia sampai rumah, bila dia sampai rumah, dia perasan beg duit dia tak ada. Tapi beg duit dia sampai awal ke rumah dia sebelum dia sampai rumah. Maknanya dia tolong hantar beg duit dia ke rumah. Dia kata, ish, luar biasa. Kita benda dalam rumah orang ambil, yang kata tepi jalan. Tapi barakah Allah beri pada negara Qatar. Sebab dia letak Islam di depan, Allah bagi kat dia. Qatar nak bak apa kat kita? Qatar nak abad kat kita, nak abad kat dunia lah. Hei negara-negara Arab, hei negara-negara Teluk, apa duit banyak, minyak yang tu macam-macam hamba ada. Saudi tak utamanya, Kaabah hamba ada, berjuta orang main tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari musim haji, punya ramai orang main. Sebab apa hamba takut? Sebab apa hamba takut nak tonjolkan Islam? Sebab apa hamba duk ikut Israel? Sebab apa? Sebab apa perlu panggil main konsert, main merepek BTS lah. BTS lah, Cina tu nama BTS, saya baru teringat dah. BTS lah, K-pop lah, segala macam mak nikah lah, buat konsert kuat-kuat lah, so masjid slow azan semua. Hampa dia ikut Yahudi buat apa? Kita jadi pemimpin, kita khalifah, orang Islam. Yahudi kena ikut kita, yang Hampa ikut Yahudi buat apa? Tak payah duk tegeh-tegeh ingat dengan pok-pok ni semua. Dia ni mengarut je, pada tembak orang Islam lalu buat teruk buat apa? Dia nak abad kat mereka. Nombor 2, satu benda yang manusia tak pernah fikir dalam dunia, apa dia? Berdakwah dalam sukan, terutamanya bola. Kalau saya abad kat tentang agak-agak lah, kalau kita dapat lah, negara-negara lain lah dapat lah. Saya rasa tak ada orang berani buat baca Quran. Paling-paling tak ada, panggil Mahizin baca, buat nasyid, buat rehan ke. Adalah Hijaz ke apa, nampak macam Islamik sikit. Yang ni tak lah, dia bukan Islamik sikit je lah. Dia betul-betul dia buat Quran terus. Tu level Allah beri pada dia. Saya cerita ni kat tuan-tuan sebab apa? Qatar dia ada kelebihan dia. Kaya, dia boleh buat level besar macam tu. Semua kita ada kat sini tuan-tuan, masing-masing kita duta kecil Islam. Kita boleh bawa benda baik bab Islam yang ada dekat kita. Masing-masing ada wangi, ada minyak wangi Islam ada dalam hati kita. Kita buka, biar wangi tu keluar orang yang ada di sekitar kita. Mana orang tengok kita, orang tahu kata Islam tu baik, Islam tu bagus. Semua orang. Ada pandai dalam bab design, design guna kepandaian untuk Islam.
Hang pandai lukis. Lukis benda yang orang dapat faedah dan manfaat dan tolong Islam. Hang pandai apa? Katalah contoh, semua benda hang pandai repair ke, hang pandai buat apa-apa, guna kepandaian untuk Islam. Jangan guna kepandaian untuk benda yang tak baik. Contoh sebagai kita tuan-tuan, ada satu kek. Kek ni dia viral dekat Singapura. Kek ni sedap, tapi kena bawa red wine, kena bawa arak merah tu, baru dia sedap. Kita sebagai chef, kopiah tinggi, kita pandai. Macam mana aku bidang chef ni, kek ni duk viral, tapi orang Islam tak boleh makan. Ada juga orang Islam yang teringin nak makan, dia belajar juga makan. Macam mana aku nak buat, nak fikir, nak settle masalah ni. Dia pandai, ramuan tu, ramuan ni, kek dia rasa dia buat ni, R&D dia buat dengan sendiri, dia bawa keluar satu kek yang sama, rasa sama, sedap, yang orang Islam boleh makan, tapi tanpa arak masuk dalam tu. Macam mana hang pandai sangat? Itu bidang aku boleh khidmat dengan Islam, khidmat dengan orang Islam, supaya orang jangan pergi makan benda-benda tak elok. Bila kita ada kemampuan. Saya beritahu kat tuan-tuan, cerita Nabi Yusuf AS. Sana beberapa minit ini dah habis. Cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia kena fitnah dengan isteri menteri besar ketika tu. Siapa menteri besar ketika tu? Al-Aziz. Al-Aziz, isteri dia Zulaikha. Lama berkenan dekat Nabi Yusuf, sehingga satu hari dia nak rosakkan kehormatan Nabi Yusuf. Dia pun lari hambat sampai baju belakang terkoyak. Bila buka pintu yang paling last, suami dia ada, wartawan ada, staf istana ada, dayang semua ada tang tu. Dia dah malu dah, dia duduk belakang. Dia dandan, dia lari ke depan. Dia kata, abang, tengok Yusuf ni. Kita jaga dia pada kecil, dia buat naya kita. Dia buat jahat dengan kita. Tengok dia buat apa? Dia nak kacau. Dia nak kacau saya, nak kacau cek lah. Nabi Yusuf kata, hang yang nak kacau aku, bukan aku nak kacau hang. Ada seorang budak dalam lingkungan setahun ke bawah, dalam dukungan yang biasanya tak boleh bercakap dengan fasih, dengan kebenaran dan sebahagian daripada mukjizat kelebihan Allah beri pada Nabi Yusuf AS, kemuliaan pada dia apa dia? Baby tadi cakap. Dia kata, mari kita tengok evidence dan bukti dia. Kalaulah baju koyak di hadapan, maknanya Yusuf AS mendatangi Zulaikha. Andai sekiranya baju Nabi Yusuf koyak di belakang, Yusuf didatangi Zulaikha. Tengok imbuhan dia, depan atau belakang. Tengok, memang betul terbukti dengan jelas. Yang bukti dia tepat, Yusuf AS tidak bersalah, Zulaikha bersalah. Tapi itulah tuan-tuan, dia isteri menteri besar, takkan nak tangkap dia lah punya bola penjara. Naya politik lah tu pun, dah hang salah, memanglah isteri aku salah, tapi aku ada kuasa. Sekarang ambil Yusuf, bola penjara. Naya, tak ada apa salah apa benda pun. Walaupun bukti mahkamah lengkap dan sebagainya, masuklah penjara. Bila Nabi Yusuf masuk dalam penjara, ada dua orang masuk dalam penjara. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Masuklah dua bro ke dalam sel Nabi Yusuf. Depa duk perhati tau Nabi Yusuf ni, 1-2 hari depa duk perhati Nabi Yusuf tu. Depa kata, ni amai sini, ada benda kan nak beritahu orang. Apa dia? Hang tolong tafsir mimpi kami sat. Depa kata kat dia, aku mimpi aku tuang arak. Kamu, aku mimpi aku kena ikat, atas kepala aku ada roti, lepas tu ada burung mai makan roti tu. Di hujung ayat dia berkata apa? Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Boleh tak awak tolong, boleh tak kamu tolong tafsir mimpi kat kami, sebab kami tengok kamu ni macam orang yang baik lah. Macam tu. Dia berkata, muka macam ni, muka bukan tak, ni bukan muka geng, muka penjara bukan dia. Ni muka orang baik, mesti orang buat naya kat hang ni. Muka penjara, muka kami, muka pecah rumah ni. Kami ada grup WhatsApp penyamun, muka semua macam kami ya. Muka pecah rumah. Tak ada muka macam tak ada. Muka hang ni muka baik. Aku Nabi, memang aku baik tu. Memang terang-terang orang buat naya. Nabi Yusuf
Tuan-tuan, ayat tu, ayat 36. Ayat 37, ayat 38, ayat 39, ayat 40, ayat 41. Tuan-tuan tahu tak, 5 ayat ni diajukan soalan 36. 4 ni ada ayat 41 baru dia terjemah. Jadi 4 ayat ni untuk apa? Tuan-tuan tahu tak apa Nabi Yusuf buat? Nabi Yusuf dakwah daripada dulu. Dia tak biar. Dia kata, "Hei hampa janganlah sembah berhala, sembahlah Allah. Sebelum aku nak tafsir mimpi apa, baik aku bagi akidah tauhid kat hangpa dulu. Jangan sembah berhala, jom sembah Allah, Allah Tuhan yang Esa. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriqun khairun amillahil wahidil qahhar." Wahai geng penjara aku, adakah Tuhan yang berlambak-lambak yang orang duk sembah jadikan sebagai sembahan tu lebih baik dan lebih berkuasa daripada Allah yang Esa dan Perkasa? Dia tak bagi can. Makna dia apa? Maknanya dia pandai tafsir mimpi, tapi dia guna untuk Islam. Nabi Nuh, dia pandai buat kapal. Hebatlah tuan-tuan. Saya sampai hari ni teringin nanti nak masuk syurga ni, nak tengok kapal Nabi Nuh buat tu macam mana. Tak ada silikon. Tuan-tuan, buat kapal daripada kayu, tak ada silikon, satu titik air tak masuk dalam kapal. Tuan-tuan pergi cari satu tukang yang boleh hebat buat macam mana. Dengan pemantauan Allah Ta'ala, direct ajak pada dia. Tak tahu ilmu pertukangan macam mana yang Nabi Nuh AS guna. Dia guna untuk Islam. Nabi Daud, dia boleh pandai guna besi, dia guna untuk Islam. Semua Nabi-Nabi ada kelebihan guna untuk Islam. Nabi Ibrahim AS pandai dalam pembinaan Kaabah, tapi dia buat benda yang baik. Dia buat Kaabah, dia buat masjid, dia tak buat benda yang tak elok. Jadi semua kita tuan-tuan ada tugasan dan tanggungjawab kita boleh guna untuk bantu agama Allah SWT. Satu cerita last sebagai inspirasi, saya cakap dengan tuan-tuan sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ni. Saya tuan-tuan cikgu di sekolah rendah. Saya mengajar pendidikan Islam. Masa bulan puasa tuan-tuan, saya akan pasang CD Masyari Rashid Al-Afasi itu, juzuk Amma Yatasa'alun macam. Waktu rehat saya pasang. Saya perasan ada budak darjah 6 seorang lelaki. Setiap kali dia lalu depan saya ni, dia lalu je, dia akan apa surah yang sedang dibaca di CD, dia boleh ikut. Contohnya baca Amma Yatasa'alun 'anil naba'il 'azim, dia boleh ikut. Ada hari saya tengok Wailul lil mutaffifin, dia boleh ikut. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, boleh ikut. Sakat dok ni. Sakat Wadduha tak Iran ni. Semua surah-surah ayat atas. Saya macam ni. Kamu hafal ke 30 juzuk? Dia kata tak, saya tak hafal. Saya tanya kat dia, kamu hafal ke dah tak hafal 30 juzuk? Juzuk 30 hafal? Dia kata tak hafal. Lepas tu macam mana ustaz tengok, setiap kali kamu ni, kamu pandai. Setiap kali kamu baca, ustaz pasang, kamu pandai surah tu. Macam mana kamu tahu? Dia kata, ustaz, jawapan dia tu sangat memberi inspirasi kat saya. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, CD yang ustaz pasang sama dipasang oleh pakcik yang bawa van saya tu. Pakcik van tu, rumah budak-budak ni dekat lah tuan-tuan, 10-15 minit gitu je boleh sampai dah daripada flat sebelah belakang sekolah tu. Pakcik tu main. Hebatlah pakcik tu. Dia bukan ustaz, dia bukan tok guru, dia bukan khatib, dia bukan forum. Dia biasa lah. Tapi dia fikir macam mana aku bawa bas 5-10 minit, 15 minit, tapi aku boleh bawa Islam pada budak-budak ni. Berhasil dia punya niat ikhlas dia. Bila dia pasang CD, budak-budak bukan macam tuan-tuan. Dengar-dengar hutu, mampu-mampu dia duk main gitu. Tapi mereka hafal tuan-tuan, otak mereka clear, zap masuk. Sehingga budak tu, dia tak hafal lah semua. Dalam 70% dia boleh hafal lah juzuk Amma tu. Sebab apa? Dia cari dengar. Saya kata, Masya Allah. Walau pakcik dia bawa van 5-10 minit, dia boleh buat. Kita masing-masing ada kerja masing-masing kita. Apa kita boleh bantu Islam? Tempat kerja kita, tak ada orang azan, kita pergi azan. Tak ada orang jadi imam, bolehlah, tak adalah kata pandai sangat. Boleh aku tolong Islam. Kita fikir dalam ruang kita yang ada paling kecil, kita boleh bantu agama Allah, kita tolong agama Allah. Sebab semua tu
akan jadi sebagai inspirasi kat kita. Sejak daripada Qatar boleh buat, itu level dia, duit dia banyak, dia ada kemampuan, itu okey, hang buat. Jangan disebabkan kita Islam dapat nama buruk, kerja tipu orang, klaim ranjau, murung orang sini, murung sana, la ilaha illallah Rasulullah. Orang suruh buka pusat jagaan anak yatim, tuang ayak panas kat kepala kawan tu, mengelembung kawan tu, bagi dia makan pelik-pelik. Allah. Orang suruh jaga baby, sumbat susu kat baby tu, sumbat 10 pagi, 6 petang baru pergi tengok kawan tu tersedak susu, meninggal dah, baby, budak kecil, muka biru gitu ya. Semua tu jadi apa? Pukul isteri, terajang anak. Jadi macam nama Islam jadi buruk pula. Islam tak buruk, kita lah jadi punca. Jadi Islam tu nama dia tercalak disebabkan perangai kita. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Jadi hadis yang pertama dan kisah Qatar ni, moga-moga dia menjadi sebagai inspirasi kita untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku saya ceramah tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan pun macam muka macam malai dia ni bila nak berhenti pula ni. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat pun dah lapang dah ni, nak balik dah apa semua ni. Ya, rakyat tu ada pun saya tunggu lama lagi, memang dia tarik tirai apa semua, jadi huru-hara dalam masjid ni. Jadi saya berhenti dulu, minta maaf, terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan yang jemput saya, minta maaf kalau ada salah silap dan sebagainya. Ke depan kalau tuan-tuan buat program apa-apa, boleh buat forum ke apa, bolehlah hubungi. Saya cuti sekolah macam ni, boleh lari main saya. Ada hari sekolah tu payah sikit lah kan. Boleh bila-bila kita rancang Sabtu Ahad ke apa. Saya paling jauh kuliah tak ada sampai Sungai Petani, paling jauh bulanan. Tak ada lah jauh sampai kalau start semua tak ada. InsyaAllah nanti ada rezeki kita boleh lalu tahun ni pula, insyaAllah. Baik, jadi kita tangguh dulu majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi minta maaf sekali lagi geng-geng muslimat belakang ni, cucu-cucu banyak orang ni. Cucu semua boleh pergi belakang balik, askar semua.